Oleh karena itu malaikat mempunyai hubungan yang baik dengan orang-orang yang beriman. Di antaranya, mereka mempunyai perasaan kasihkan orang-orang mukminin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan nada Jibril, inna Allah ahabba fulanan fa ahibbah, fayuhibbuhu Jibril. ثم ينادي جبريل في السماء أن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض." رواه البخاري ومسلم. Artinya, apabila Allah kasihkan seorang hamba, dia menyeru malaikat Jibril dengan berfirman, "Sesungguhnya Allah kasihkan si anu, maka engkau hendaklah mengasihinya." Jibril pun mengasihinya. Kemudian Jibril mengisytiharkan kepada sekalian penduduk langit. Katanya, sesungguhnya Allah kasihkan si anu, maka hendaklah kamu sekalian mengasihinya. Dengan itu penduduk langit pun mengasihinya. Kemudian dia diletakkan di kalangan orang-orang yang diterima makbul di bumi. Hadis ini menunjukkan bagaimana hubungan malaikat dengan orang-orang yang beriman dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Taala mengasihi seseorang, si anu bin si anu disebut namanya, Muhammad bin Ali, Abdullah bin Muhammad, apa saja namanya, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Jibril ialah ketua malaikat, pemimpin seluruh malaikat di langit. Allah memanggil Jibril. Allah mengisytiharkan kepada Jibril bahawa aku kasihkan Sianu bin Sianu. Disebut namanya. Lalu Jibril mengasihinya. Kemudian Jibril menyeru penduduk-penduduk langit bahawa Allah mengasihi Sianu bin Sianu. Disebut namanya. Maka kamu adalah kasih kepada dia. Dan Allah jadikan orang yang dikasihi itu diterima di bumi. Diterima oleh orang-orang yang baik. Orang-orang yang saleh. Orang-orang yang kasihkan Allah. Dengan petunjuknya. Syaitan makan tak terimalah. Orang yang ikut syaitan benci kepada orang ini. Akan jadi begitulah. Akan jadi begitu. Allah Ta'ala jadikan orang-orang yang baik kasih kepada orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi hidayah kepadanya. Oleh kerana itulah maka doa Nabi Daud alaihi salam disebut oleh Rasulullah SAW bahawa Nabi Daud berdoa. Di antara doanya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubban man yuhibbuk wal amal alladhi yuhibbuk. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wal ma'il barid. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kasihmu wahai Tuhan. Engkau jadikan aku ini kasih kepadamu. Kasih kepada amalan yang engkau kasih. Kasih kepada orang yang engkau kasih. Dan jadikan kasihku kepadamu wahai Allah lebih daripada aku kasih pada diriku sendiri, keluarga anak beranakku, dan air yang sejuk ketika terlalu dahaga. Ini doa Nabi Daud alaihi salam. Kerana orangnya dahaga ni, kalau dah dahaga berdoa lalu tak nampak orang dah. Dia nampak ke air je. Nabi Daud doa walaupun dalam keadaan terlalu dahaga juga kasih kepada Allah lebih daripada kasih kepada air walaupun dalam keadaan yang sangat dahaga. Menunjukkan betapa kita perlu minta kasih Allah Ta'ala kepada kita. Firman Allah Ta'ala,
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad, jika sekiranya kamu kasih kepada Allah, kasihlah, ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kasih kepada Allah, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasya Allah kasih. Di mana Allah kasih kepada orang yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah taatilah Allah dan Rasul. Dan Allah Taala tidak mengasihi orang-orang yang kafir. Kafir ni apa dia? Yang melawan Allah dan Rasul. Kalau kita nak kasih Allah kepada kita, kena ikut Nabi Muhammad SAW dalam semua perkara yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan kata kasih, selawat. Lepas tu lawan Nabi. Tak ikut Nabi. Masa selawat, rakyat kasih ke Nabi. Masa mereka negeri, ikut orang putih. Ikut orang Perancis. Ikut Jepun. Ikut negara barat. Tak ikut cara yang diajar oleh Nabi SAW. Ikut Yahudi, ikut Nasara. Tak ikut cara Islam. Itu kasih pelawak. Kasih bohong. Kasih pada Nabi ini sanggup mati untuk menegakkan ajaran Nabi. Kerana kasih pada ajaran Nabi dan Nabi lebih daripada kasih kepada tubuh badan dan nyawa kita sendiri. Ini makna kasih yang sebenar pada Allah dan Rasul. Barulah kita mendapat kasih Allah yang sungguh-sungguh dan kasih para malaikat di langit.